Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera, kita jumpa lagi bagi siaran Garasi TV untuk hari ini 7 hari bulan April 2021. Saya ucap banyak terima kasih pada mereka yang bersama dengan Garasi petang tadi. Menarik dia tu bila kita buat Q&A tu dan dapat 600 tontonan dengan tontonan stabil lebih 550 orang, satu angka yang menarik dan seronok bila stream di sebelah petang. Kalau kita ada isu yang menarik, biasanya barulah kita up kan. Tapi petang tadi adalah Q&A je. Jadi saya ucap terima kasih lah kerana ramai yang sertai Q&A tu. Dan saya minta maaf banyak-banyak kerana tak faham soalan yang pertama tu. Tapi akhirnya kita dapat jawab je mengenai kedudukan pandangan mengenai bagaimana Mesir meraihkan penemuan mamia yang mungkin. Setengah orang menganggap bahawa cara Mesir meraihkan mamia secara berlebih-lebihan sebagai satu pandangan yang mempunyai unsur syirik. Tapi saya dah jelaskan pagi tadi bahawa penemuan mamia ataupun sebarang festival penemuan mengenai mamia yang diraihkan oleh Mesir adalah sebahagian daripada acara pelancongan. Kerana Firaun bukanlah satu agama. Untuk mengetahui saudara, tiada penganut Firaun sebagai satu agama. Saya juga jelaskan bahawa sama saja apabila Mesir mempromosikan Firaun sebagai sejarah penting kerana Firaun dianggap sebagai tamadun tertua yang mempunyai peninggalan yang pelbagai dengan sejarah antara 3,000 hingga 5,000 tahun di Mesir. Dan Mesir sebagai sebuah negara yang antara hasil pendapatan utamanya adalah pelancongan sangat terjejas sejak Arab Spring lagi tuan-tuan. Apabila Arab Spring melanda Mesir pada tahun 2012, Mesir telah mengalami keperlahanan industri pelancongan yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Mesir kerana selepas sahaja berlaku revolusi Tataran Tahrir pada 2011 tu. Kemudian pilihan raya yang menghasilkan kerajaan yang sentiasa juga shaking dan kemudian rampasan kuasa tentera menjadikan Mesir mengalami gangguan ekonomi yang teruk bagi sektor pelancongan. Jadi apabila ada sahaja sebarang promosi yang dilakukan berkaitan dengan penemuan mamia ataupun bagaimana Mesir mempromosikan negaranya sebagai pusat mamia tertua di dunia bagi sejarah Firaun, tentulah ia dilakukan kerana Mesir sedang berusaha mendapatkan kembali keyakinan pelancongan berikutan wabak COVID-19 juga menjerumuskan Mesir dalam kadar pendapatan KDNK yang rendah. Terima kasih pada yang pertama ni, saya dah jawab tadi tu, dan saya anggap harap saudara faham bahawa tak perlu kita jump to conclusion dengan mengatakan bahawa apabila Mesir meraihkan penemuan mamia ataupun mempromosikan pelancongan berkaitan dengan mamia adalah sesuatu yang syirik dan menggambarkan seolah-olah Mesir masih lagi bersikap taksub terhadap tradisi mamia. Itu tak betul. Saya dah jelaskan bahawa Mesir sebagai sebuah negara yang sejak sekian lama, kerana saudara ingat 1897 mamia pertama ditemui di Mesir oleh penjajah British, dan sejak itu banyak penjarahan dan pencurian barangan bersejarah di tapak mamia. Tak kira lah sama ada di King Valley ataupun yang berada di Sping tu. Jadi mamia adalah orang kata penemuan muda yang baru. Dia mula ditemui pada 1867, berarti dia berada dalam sekitar 130 tahun je dalam sejarah peradaban manusia. Tapi bila 130 tahun penemuan mamia di Mesir, dia telah mengembalikan manusia kepada sejarah 3,000 hingga 5,000 tahun yang lalu. Itu yang kita belajar balik Tutankhamun semua tuan-tuan. Ramai yang mengatakan bahawa Tutankhamun II adalah raja yang mengarahkan pembunuhan Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya dah jawab. Terima kasih pada yang bertanya tu, walaupun saya tak lihat detail kerana saya bukanlah pakar mamia. Tapi secara generalnya, saya tak fikir bahawa mempromosi dan meraihkan penemuan mamia harus kita jadikan konklusi bahawa Mesir memuliakan tradisi Firaun, seolah-olah Mesir memuliakan satu agama. Kerana Firaun bukanlah agama, dia hanyalah bahan sejarah saja. Dan Mesir mempromosinya sebagai pendapatan utama sebuah negara yang berpatan miskin seperti Mesir dengan 70% penduduknya adalah mereka yang dianggap sebagai warga yang berada di bawah paras kemiskinan. Terima kasihlah kerana bila setiap kali kita stream Q&A tu sambutannya agak menarik. Cuma saya minta maaf banyak-banyak kata kita membatalkan majlis Osman Awang pada malam ni, Dr. Osman Awang ataupun Sastrawan Negara Datuk Dr. Osman Awang, kerana panel utama mempunyai panggilan mengejut untuk menghadiri majlis tahlil. Jadi saya longgarkan dengan mengatakan utamakanlah dulu majlis tahlil, walaupun telah komit dengan Garasi, tapi saya kata
Oleh kerana ini adalah satu majlis tahlil keluarga, tak apa, Tan Sri hadir dulu. Tan Sri akan datang balik pada bulan Ramadan kerana jadual pada bulan sebelum Ramadan dah habis. Kerana besok kita akan mempromosikan buku Sudirman bersama besok tuan-tuan hadir. Sebab ini adalah seorang yang saya sangat hormati. Dia ni adalah sifu dan war dalam kewartawanan hiburan. Siapa tak kenal Kak Saudah Ismail? Saya masih lagi... Saya sekolah menengah, Kak Saudah telah menjadi wartawan hiburan. Kak Oda ni. Besok Kak Oda akan datang memperkatakan tentang Sudirman. Tentu banyak yang saya akan tanya kan. Generasi yang tak dapat banyak akses maklumat mengenai Sudirman akan dapat akses. Kerana Kak Oda besok akan menjual sebuah buku Sudirman yang ditulisnya. Itu sah. InsyaAllah kalau tiada arah melintang, besok kita bersama dengan Sudirman. Tapi hari ini saya minta maaf banyak-banyak kerana kita membatalkan sesi memperkatakan Osman Awan yang kita akan bawa pada Ramadan. Sekurang-kurangnya fikir-fikir sebelum sahur tu kita akan ada, kerana saya dah beritahu pada saudara Garasi akan bersiaran pada bulan Ramadan mulai pukul 10 hingga pukul 12 malam, dan setiap malam hujung minggu kita akan mengadakan fikir-fikir sebelum sahur dengan memilih tema-tema yang boleh meningkatkan minat saudara terhadap hal-hal yang selama ini berada di luar daripada radar pengetahuan saudara, hal-hal yang saudara susah untuk mendapatkan akses maklumat. Jadi Garasi akan stream. Kalau saudara nak tajuk ke apa perbincangan, naik je admin akan catatkan mana yang kami mampu bawa kepada panel ataupun kami mampu menyediakan bahan perbincangan stream untuk fikir-fikir sebelum sahur tu, insyaAllah. Saya lepas live ni tuan-tuan, terus tak boleh fokus sebab teringat kerana saya tidak boleh menjawab soalan mengenai yang ditanyakan oleh seorang rakan Garasi mengenai Ismail Al-Faruqi. Bukan saya tak jawab spontan, jadi saya habiskan semua pembacaan saya tentang Ismail Al-Faruqi. Malah ni kita kisahkan sikit siapakah Ismail Al-Faruqi, supaya saya pun rasa lega kerana mustahil lah saya tak boleh stream seorang tokoh yang sangat saya kagumi, seorang Arab Palestin yang saya anggap sebagai tokoh penting yang mempromosikan kembali apa yang disebut sebagai Islamization of knowledge. Dan kerana beliau mempromosikan sesuatu yang menjelaskan kepada dunia bahawa Islam telah mengasaskan banyak ilmu, dan bagaimana Yahudi selama 300 tahun cuba menafikan kewujudan pemikir-pemikir Islam. Malah kata beliau 100 tahun terakhir selepas Yahudi menduduki Palestin, Yahudi telah menubuhkan sebuah pasukan yang dipanggil sebagai Judaism Defense League, JDL. Yang pasukan ini dikhususkan untuk menyerap masuk ke banyak negara dan menyerap masuk untuk menghasilkan banyak buku dan menghasilkan banyak tokoh-tokoh akademik Yahudi yang akan menafikan peranan Islam dalam bidang peradaban ilmu. Jadi apabila Ismail Al-Faruqi, sebenarnya di Malaysia pun tak asing tuan-tuan, kita ada pengajian fakulti Ismail Al-Faruqi di Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pun ada kerusi pengajian Ismail Al-Faruqi ni. Tapi saya rasa terkejut je kalau tuan-tuan tanya saya pun tak nak jawab, kerana terima kasih pada rakan Garasi yang bertanya siapakah Ismail Faruqi, kerana dia buat saya teringat dan baca kembali, kerana saya membesar dalam tradisi 80-an dan 90-an dengan banyak pendedahan mengenali Ismail Faruqi ni. Jadi sekejap saya akan cerita sikit tentang Ismail Faruqi, tapi detailnya mungkin kita akan stream pada sesi yang lain bila saya dapat mengumpulkan foto, gambar dan video, terutama untuk membuktikan teori pembunuhan Ismail Faruqi pada 27 hari bulan Mei 1986 adalah satu konspirasi Yahudi untuk menghapuskan pemikir-pemikir Islam yang agresif. Untuk satu adalah menyatakan bahawa Islam adalah ibu bagi segala ilmu. Yang kedua adalah cuba menulis sejarah baru mengenai sumbangan Islam dalam dunia peradaban ilmu. Kerana sebelum beberapa bulan sebelum Ismail Al-Faruqi dibunuh pada 27 hari bulan Mei 1986, seorang lagi tokoh pejuang, walaupun dia adalah seorang Kristian Palestin, iaitu Alec Odeh. Alec Odeh ni kalau sebut untuk orang yang belajar sastra, salah satu daripada sastra Palestin yang saya minati adalah Alec Odeh. Walaupun dia adalah seorang penyair Kristian Palestin, tetapi kerana sumbangan dan juga keupayaan beliau membangunkan sastra Arab dan seterusnya menafikan kedudukan Israel dalam ke atas Palestin. Begini tuan-tuan, Ismail Faruqi dilahirkan pada 1 hari bulan Januari tahun 1921. Dia dilahirkan 1 Januari 1921 daripada sebuah keluarga yang bapaknya memang telah memiliki kewarganegaraan Amerika Syarikat. Tapi dia dilahirkan di Jaffa City, sekarang adalah Tel Aviv. Apabila dia membesar, Faruqi dihantar belajar dalam banyak tradisi. Beliau belajar di Syria,
untuk mendalami pendidikan Islam. Beliau belajar di Al-Azhar juga untuk mendapat lebih banyak pendedahan mengenai keilmuan Islam. Beliau belajar di Amerika. Ini menjadikan apabila Israel menduduki Palestin pada 15 hari bulan Mei 1948, Faruqi dengan menggunakan kewarganegaraan bapaknya telah berjaya mendapatkan kewarganegaraan Amerika Syarikat. Dan dia membesar dengan melalui proses kematangannya pada tahun 60-an dengan berpusat di Amerika Syarikat. Apabila Ismail Al-Faruqi agresif untuk membuktikan bahawa bagaimana Yahudi sebenarnya telah merancang selama 300 tahun untuk memusnahkan begitu banyak perbukuan dan teks penting mengenai Islam, dan sekaligus juga menafikan bahawa Islam telah mengasaskan begitu banyak ilmu. Kerana timbul begini tuan-tuan, apabila tiba saja abad yang ke-19 dan abad ke-20, apabila Yahudi ingin menubuhkan sebuah negara bangsa yang mendapat sokongan dari Barat, Yahudi cuba menanamkan kepercayaan dalam pendidikan sekular bahawa bangsa Yahudilah yang telah mengasaskan banyak ilmu. Jadi apabila Ismail Al-Faruqi muncul pada tahun 60-an di Amerika dan mendapat kerakyatan Amerika, beliau telah memperjuangkan satu gerakan yang dipanggil sebagai Islamization of Knowledge, di mana cuba menyedarkan masyarakat dunia bahawa sebenarnya Islam telah mengasaskan banyak ilmu dan bukan orang Yahudi. Apabila Ismail Al-Faruqi berjaya membuat satu kajian dengan membuktikan bahawa Abu Nasir Al-Farabi, yang kita sebut Al-Farabi itu Abu Nas ataupun Abu Nasir Al-Farabi, yang dilahirkan pada tahun 950 Masihi, adalah bapa psikologi, bahawa dengan mengumpulkan begitu banyak kajian akademik yang membuktikan bahawa bukanlah Yahudi yang bernama Sigmund Freud menghasilkan buku pertama psikologi pada tahun 1860-an, tetapi apa yang dihasilkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an boleh dibuktikan telah ditulis 900 lebih awal oleh Abu Nas ataupun Abu Nasir Al-Farabi ini, dan buktikan selalunya Islam adalah agama yang mempelopori kajian psikologi moden. Berarti apabila Ismail Al-Faruqi berjaya melakukan, dia dianggap sebagai musuh Yahudi yang sangat berbahaya. Pada tahun 1977, Ismail Al-Faruqi telah berjaya mengumpulkan 377 orang cendekiawan Islam. Untuk pertama kali tuan-tuan, cendekiawan Islam berkumpul di Amerika dan melancarkan gerakan yang dipanggil sebagai Islamization of Knowledge, untuk memulih dan mengekang pengaruh Yahudi yang cuba menulis teks baru atau naratif baru dalam menghapuskan nama-nama besar Islam sebagai bapa keilmuan. Kerana saya beritahu saudara bahawa sejak Empire Andalusia pada abad yang ke-8, iaitu pada tahun 700-an, hinggalah akhir abad yang ke-15, iaitu 1400-an, 1410-an, itu ada 700 tahun Empire Andalusia tu, Islam telah pun berkembang sebagai sebuah empire ilmu. Kemudian diperkukuhkan lagi dengan kehadiran Empire Ottoman pada tahun 1515, dan Empire Ottoman jatuh 1917 apabila kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi Faruqi terus menulis naratif baru dengan mengumpulkan 377 sarjana Islam, dan akhirnya sarjana Islam ni kembali menggembling tenaga dan cuba menulis semula naratif baru ilmu untuk menjelaskan pada masyarakat dunia apa yang cuba dilakukan oleh Yahudi dengan mengenepikan sumbangan ilmuwan Islam ada satu yang salah. Jadi salah satu yang dimarah sangat oleh Yahudi ni adalah keupayaan beliau menjawab satu jawapan dengan mengatakan bahawa bukanlah Sigmund Freud seorang Yahudi Jerman sebagai bapa psikologi, tetapi bapa pengajian psikologi yang dianggap pada waktu itu ilmu yang sedang berkembang pesat pada tahun 60-an di Eropah, sebenarnya diasaskan oleh Abu Nasir Al-Farabi. Jadi pada tahun 1977 telah berjaya menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Islamization of Knowledge ni, beliau menjadi sasaran mudah Yahudi. Di Amerika pada waktu itu, Yahudi menjadikan Amerika, selepas saja Yahudi berjaya mendapat kerjasama British untuk menakluk Palestin pada 15 bulan Mei 1948, Yahudi sedang melobi sangat kuat pada tahun 60-an dan 70-an di Amerika, kerana Amerika menjadi kuasa dunia selepas menang Perang Dunia Pertama. Jadi oleh kerana pengaruh dan juga dunia mula memberi perhatian sangat besar pada Ismail Al-Faruqi, maka apa yang dipanggil sebagai Judaic Defense League, JDL, telah mengatur satu konspirasi membunuh semua mereka yang berada dalam pasukan apa yang dipanggil sebagai Islamization of Knowledge. Jadi sebelum mereka berjaya membunuh Ismail Al-Faruqi, beberapa sebulan sebelum itu dia berjaya membunuh rakan baiknya, iaitu seorang penyair dan penulis berbangsa Kristian Palestin yang juga berada di Amerika, namanya adalah Alec Odeh. Jadi dia bunuh Alec Odeh dulu pada satu malam. Mereka telah merancang satu konspirasi menyamun rumah dia di Wynot, Pennsylvania, dengan mencipta satu insiden seolah-olah rumahnya dimasuki pencuri. 300 das tembakan dilepaskan. Mencuri apa tuan-tuan? Ismail Faruqi bukanlah seorang yang kaya. Beliau ada seorang biasa dan membunuh Ismail Faruqi dan isterinya, tetapi anaknya
menerima 200 jahitan dan sembuh. Anaknya kemudian meneruskan usaha bapaknya. Kemudian daripada situlah kita mendapat banyak pendedahan lagi mengenai sumbangan Ismail Al-Faruqi. Tapi sayangnya walaupun banyak desakan dibuat oleh negara-negara Islam untuk satu siasatan dibuat ke atas pembunuhan Ismail Al-Faruqi sebagai konspirasi Yahudi, itu dah tentulah tuan-tuan. Pada tahun-tahun Yahudi sangat kuat di Amerika daripada 60-an sampailah 80-an apatah lagi, ketika Yahudi telah menjadi senator, Yahudi telah menguasai Kongres, Yahudi telah menguasai media dan Yahudi menjadi begitu kuat. Mereka berjaya menjadikan kes kematian Ismail Al-Faruqi ni sebagai satu kes yang disebut sebagai hanya kes rompakan. Jadi tiada difailkan untuk mencari siapakah pembunuh dan akhirnya berjaya untuk menghapuskan siasatan FBI dan CIA bahawa Ismail Al-Faruqi sudah dibunuh oleh Judaish Defense League ataupun JDL ni. Jadi itu saya jelaskan kepada saudara kenapa Faruqi dimusuhi. Dan kedua juga adalah kerana Faruqi mula menjelaskan kepada dunia dengan mengumpulkan 377 cendekiawan Islam ni. Mereka menyusun semula naratif baru. Jadi Yahudi menganggap kata sekiranya orang Islam ni berjaya membangkitkan kembali kesedaran ilmu untuk mengangkat kembali bahawa Islam adalah pengasas bagi banyak ilmu, terutama daripada Empire Andalus yang saya sebut pada abad ke-8 hingga abad ke-15. Kemudian disambung lagi Empire Ottoman pada abad yang ke-15 hingga abad ke-20. Sudah tentulah dia akan menjahanamkan usaha Yahudi. Untuk mengukuhkan apabila negara Israel nak ditubuh, tuan-tuan, Yahudi mahukan orang Israel dihormati sebagai bapa tamadun dunia. Maka Israel mengangkat Galileo yang saudara baca tu, Galileo tu. Kemudian mereka mengangkat juga Sigmund Freud sebagai bapa psikologi. Mereka mengangkat begitu banyak nama. Tuan-tuan boleh sebut saja siapalah yang sebut cendekiawan sekarang yang bukan berdarah Yahudi. Yahudi tu cuba menulis naratif dan berasa sangat terganggu apabila naratif Yahudi yang diusahakan oleh Yahudi berjaya ditangkis oleh sarjana-sarjana Islam dengan dua penggerak yang penting, iaitu Ismail Al-Faruqi dan juga Alec Odeh yang berpaksi di Amerika Syarikat. Itulah tragedi yang bawa kematian dua orang ni. Dan saya lega kerana dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh rakan garasi. InsyaAllah pada satu masa yang sesuai saya akan stream sekali dengan foto-foto dia, sebab ini spontaneous saya jawab kerana saya pun rasa macam agak terkedu dengan soalan tu kerana tak pernah orang bertanya tentang Ismail Faruqi ni. Jadi saya pun teringat pada tahun 80-an 90-an ketika saya remaja dan mula suka membaca. Salah satu yang dianggap bahawa pengetahuan asas anda mesti tahu. Berarti zaman saya tu orang tu kalau nak belajar sejarah, kalau nak tahu tentang intelektual Islam, dia mesti lulus 3 perkara. Pertama, dia mesti tahu tentang Hasan Al-Banna dan Ikhwan Muslimin. Yang kedua, dia mesti tahu tentang Ismail Al-Faruqi, itu bapa yang dipanggil sebagai Islamization of Knowledge ni, Ismail Al-Faruqi. Dan ketiga, kita akan belajar tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebagai seorang dianggap sebagai ulama konservatif moderate yang juga berbangsa Mesir tapi kini masih lagi hidup di Qatar. Dia adalah dulunya pernah menjadi pengurusi majlis ulama dunia lama tu, hinggalah beliau berada dalam keadaan tidak sihat sekarang kerana saya fikir kata beliau pun dah berusia lebih daripada 80 tahun. Ini 3 benda yang saudara mesti faham. Mesti baca Hasan Al-Banna untuk tahu tentang Ikhwan Muslimin. Mesti baca Ismail Al-Faruqi, seorang penyusun naratif semula yang mengembalikan kepada dunia bahawa banyak penipuan ilmu telah dilakukan oleh Yahudi, dan jangan melupakan pengabaian bahawa Islam adalah bapa bagi segala civilization of knowledge ni. Ismail Al-Faruqi. Dan ketiga, kita akan baca mengenai Dr. Yusuf Al-Qaradawi ataupun Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama. Itu je saya harap dapat menjawab soalan yang petang tadi saya tak dapat jawab secara spontan. Saya baca dan mengenangkan kembali, dan saya rasa Malaysia pun memiliki penghormatan yang sangat tinggi kerana kita ada pusat pengajian Ismail Al-Faruqi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Malam ni saya akan naikkan jin seluar. Lama kita tak main seluar jin, tuan-tuan. Jadi saya akan naikkan seluar jin malam ni. Sebanyak mungkin lah yang boleh lah, dan saya akan cuba dulukan jualan barangan yang mudah untuk saudara miliki. Ada soalan tak? Kalau ada, saya layan 1-2, lepas tu saya beritahu kata malam ni seluar jin. Kita pesta seluar jin untuk saudara main, kerana kalau saudara nak minta barang askar di tengah-tengah kegairahan kita sedang melancarkan kempen ni. Ramai kawan-kawan sedang melancarkan hashtag yang dipanggil sebagai military to fashion ni, MTF ni. Kita dah tak banyak dah barang askar, tinggal sikit je. InsyaAllah kita cuba mendapatkan kembali guni tentera untuk mengukuhkan lagi kempen military to fashion, supaya saudara semua faham bahawa kempen yang dimulakan oleh John Lennon pada tahun 1969 sebenarnya. 1969 John Lennon telah memulakan kempen ini dengan memakai seragam tentera sebagai gambaran sokongan orang awam untuk menghentikan perang.
baju yang dipakai untuk tujuan peperangan dan pembunuhan sesama manusia kemudian dipakai kembali orang awam untuk menggambarkan dia adalah uniform untuk saling bersahabat dan saling bersolidariti. Itu yang kita lancarkan. Sebenarnya bukan baru tuan-tuan, memain baju army ni, apa yang disebut sebagai military to fashion ni, worldwide dah main dah sebagai kempen meneruskan usaha yang pernah dilaksanakan oleh John Lennon dalam kempennya. Kerana John Lennon pakai satu je baju tuan-tuan, kemudian meninggalkan kesan sangat besar. Kerana kalau nak tahu, John Lennon hanya ada satu je baju army ni yang saya kata dia pakai daripada pemberian seorang veteran perang yang kembali daripada Vietnam. Jadi dalam perjalanan pulang dia transit kapal terbang di Jerman, dia jumpa nampak John Lennon di airport kerana dia gembira John Lennon berjuang menentang Presiden Richard Nixon hinggalah Nixon kalah pilihan raya dan kemudian Amerika mengundurkan tenteranya. Maka dia lempar jaket tu dengan mengatakan tugas aku di medan perang telah habis, tugas kamu untuk berkempen anti perang belum selesai. Lalu dia lambung jaket dan benda tu dapat dekat John Lennon. Itulah jaket yang John Lennon pakai. Kemudian dalam balik sebelum mengadakan satu konsert dia, John Lennon singgah dekat satu kedai barangan terpakai, barang bandar di Amerika tu, dia beli patch. Jadi patch yang ada di bahu kiri tu adalah patch yang dipasang. Patch yang ada di di dada kanan tu adalah patch original. Itulah baju yang menjadi legasi dan hingga kemudian diteruskan sampailah ke generasi saya. Tak ada apa yang taksub pun tuan-tuan. Perkara yang baik daripada Lennon iaitu kerana saya membesar pun tahun 80-an dan 90-an ketika perang dingin tengah kuat. Ketika dunia diancam oleh apakah Amerika dan Rusia akan ada perang nuklear. Jadi kita semua pakai baju juga tu. Saya naikkan balik gambar tahun 89 untuk saudara lihat bahawa military to fashion ni telah pun lama diperjuangkan. Bukanlah benda baru. Kita pakai hanya kata untuk menggambarkan bahawa kita menyokong bahawa jadikanlah pakaian tentera yang satu masa kita anggap pakaian pembunuhan tetapi telah menjadi pakaian solidariti. Saya terima kasihlah kepada Cikgu Ning dan juga Nash Yashiko, Nash Lucky Strike yang berkempen dengan melancarkan hashtag yang sangat bermakna bagi saya. Cuma satu hari saya akan stream juga tentang sejarah John Lennon supaya saudara faham military to fashion ni bukanlah mainan poyo-poyo. Dia adalah legasi yang ditinggalkan oleh Lennon yang digerakkan telah panjang oleh zaman hippies dan Woodstock. Ada orang minta saya stream Woodstock malam ni. Tak sempat. Woodstock kena banyak tenaga tuan-tuan, makan apa semua sebab dia memerlukan 1 jam untuk bercakap tentang sejarah Woodstock kerana saya mengikuti Woodstock walaupun zaman saya agak terlewat. Jamal Khashoggi, kalau anda klik saja, saya telah siarkan artikel panjang di Garasi. Tak apa, selain tu saudara boleh klik je sebab saya tulis. Kalau detail fakta-fakta saudara klik sebab Garasi pernah menyiarkannya. Saya rasa 4 bulan, 5 bulan dulu ataupun 2 atau 3 bulan, saya tak ingat dah. Tapi saya pernah menyiarkan artikel ni juga di Astro Awani mengenai pembunuhan Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi adalah seorang rakyat Arab Saudi yang mempunyai pengalaman dan juga pengaruh yang luar biasa dalam dunia kewartanan barat kerana beliau boleh menulis bagus dalam bahasa Inggeris. Beliau mempunyai banyak network dengan keluarga di Raja Arab Saudi. Ketika dia berpangkalan di Turki, Khashoggi banyak mengkritik King Salman apabila King Salman melancarkan rampasan kuasa kerana patutnya sistem monarki di Arab Saudi adalah sistem monarki bergiliran. Tetapi apabila naik bapaknya, dia telah menjadi monarki keluarga. Berarti daripada satu bapak terus kepada anaknya. Dia ikut monarki Malaysia. Kalau tidak, tak ada. Dia calon-calonnya banyak. Jadi oleh kerana King Salman telah melancarkan operasi jahat dengan dengan menangkap, mengurung dan mengadakan dakwaan palsu ataupun dakwaan atas pelbagai tuduhan kepada keturunan-keturunan Arab yang lain, hingga ada yang dipenjarakan, ada yang ditangkap, menjadikan King Salman tidak gembira. Dan akhirnya satu konspirasi pembunuhan telah diaturkan. Nasib Jamal Khashoggi tak bernasib baik tuan-tuan. Apabila dia nak berkahwin di Turki sebagai seorang duda, dia perlu mendapatkan pengesahan bahawa dia adalah duda. Dia telah bercerai dengan isterinya yang dahulu di Arab Saudi. Jadi dia minta appointment di Kedutaan Arab Saudi. Mereka merancang satu tarikh di mana dia datang untuk mendapatkan surat pengesahan untuk dibawa kepada kerajaan Turki bahawa perkahwinannya yang dulu di Arab Saudi telah pun bercerai. Dia perlukan dokumen tu saja. Jadi dia kena masuk ke Kedutaan Arab Saudi di Turki. Bila Jamal Khashoggi masuk, dia datang, maksudnya King Salman ni, saya tak mau tepi-tepi dalam stream, tuan-tuan. Saya pun bukannya ada kepentingan Garasi tak menerima pelaburan daripada mana syarikat Arab pun. Dan tak ada pun kalau kita kritik siapa-siapa kata kita ada NTD. Saya cakap tuan-tuan, Salman ni sama macam Kim Jong-un je. Cuma beza dia, Jong-un komunis dan Salman adalah Muslim. Dan dia diberi gelaran sebagai penjaga 2 kota suci. Tapi kita tak boleh diabui oleh soft spot tu. Kerana spot jahat Salman mestilah dikongsi seluruh dunia. Salman oleh kerana merasa tergugat kerana Barat menerima begitu banyak maklumat daripada Jamal Khashoggi. Satu kerana Jamal punya hubungan ramai dengan kabel diraja ni. Jadi pada mereka yang tidak gembira dan dizalimi oleh King Salman, mereka mendedahkan banyak maklumat pada Jamal Khashoggi.
Jamal pula tuan-tuan, dia tak menulis surat khabar di ayam-ayam ni, dia menulis semua di portal-portal dan juga di akhbar bahasa Inggeris yang dibaca di seluruh dunia. Jadi kerap Jamal Khashoggi ni menghentam King Salman, menyebabkan satu hari dia telah masuk ke dalam perangkap apabila dia memerlukan surat pengakuan dia telah bercerai. Dia sampai dalam kedutaan, dia dicolek. Kalau mengikut fakta yang lebih saya percaya, mayatnya dipotong-potong. Dia diberi satu suntikan maut dan kemudiannya mayatnya dipotong-potong dan dibuang. Ini adalah investigation, tetapi walaupun disiasat, mereka gagal menemukan tapak pelupusan mayat. Hingga sekarang pelupusan mayat itu menjadi teori. Sama ada ditanam di dalam bangunan kedutaan ataupun pegawai kedutaan yang ditangkap kemudian dibebaskan tu membuangnya. Kalau mengikut cerita orang yang melakukannya, mereka mengatakan mereka buang di sebuah gaung. Tapi penyiasat-penyiasat Turki gagal mendapatkan mayat ataupun tanda-tanda mayat ataupun bukti pembunuhan. Untuk menceroboh masuk ke dalam kedutaan Arab Saudi tak boleh. Walaupun kedutaan Arab Saudi berada di Turki di bawah undang-undang antarabangsa, kedutaan adalah sebuah negara berdaulat. Kedutaan tu. Jadi tak boleh masuk, dan saya lebih percaya bahawa teori kemungkinan mayatnya dilupuskan di dalam kawasan kedutaan. Tapi tak ada bukti, itu saya lebih percaya. Tapi dua teori yang mengatakan bahawa yang hampir 99% boleh disahkan dia dibunuh oleh ejen Arab Saudi. Kenapa? Kerana perbicaraan di Arab Saudi sendiri telah menghukum ejen-ejen ini sebagai bersalah tapi tidak dihukum bunuh. Kedua, anaknya telah menerima pampasan pembunuhan. Berarti mereka yang membunuh, kerana di Arab Saudi membunuh boleh ditebus dengan pembayaran, maka keluarganya telah menerima pampasan. Tetapi ini boleh mengesahkan bahawa King Salman berjaya melakukan apa saja yang dia nak. Dan saya sebagai seorang wartawan, saya tak mahu ada sebarang prasangka atau apa. Saya menggambarkan dia sama bahaya macam Kim Jong-un je. Seorang yang akan sanggup melakukan apa saja. Dia banyak menganiaya billionaire Arab daripada keturunan keluarga diraja yang tidak memihak kepadanya dengan menggunakan undang-undang Arab Saudi untuk menekan mereka. Sebahagian ditangkap dan dikurung diarah membayar cukai yang tinggi. Sebahagian ditangkap dan dikurung selagi tidak menyokongnya, tidak dibebaskan. Jadi itulah pembunuhan Jamal Khashoggi, dan saya percaya bahawa pembunuhannya adalah King Salman. Woodstock ni saya rasa siapa yang age dia 60s dia lebih heboh. Sebab gambar Woodstock pertama saya dapat tengok di Kuala Lumpur, tapi saya pun terkejut, saya tak boleh share dengan saudara. Masa tu kawan kita dalam ni juga, saya lupa nama dia, dia share foto tu. Foto tu dirakamkan di Ceras pada tahun 1970-an. Di mana Woodstock yang pertama menggunakan bush pen. Saya aim gambar tu adalah kerana pemain gitar dia menggunakan bush pen jeans, dengan menggunakan bush pen jeans main gitar. Gambar Woodstock yang pertama telah dilakukan di Ceras. Saya percaya bahawa dia adalah di kawasan yang sekitar Kampung Kongo sekarang, kerana banyak tanah lapang pada waktu itu. Perkampungan Woodstock tu yang dibuat tu dia kopi sebiji perkampungan Woodstock yang diadakan di seluruh dunia. Sebab Woodstock selepas tamat di Amerika, tuan-tuan, Jerman menjadi negara Woodstock yang kekal sampai sekarang, kerana itu festival Woodstock setiap tahun diadakan di Jerman. Walaupun Woodstock berasal daripada Amerika. Woodstock ni, tuan-tuan, sejarah dia teruk sebab dia diasaskan oleh mereka yang sebenarnya satu adalah free sex, golongan yang gilakan seks bebas. Yang kedua adalah mereka yang drug, pejuang-pejuang drug yang pada waktu itu mahukan drug digunakan secara berleluasa, secara sah, berlindung di balik gerakan Woodstock. Tetapi tuan-tuan kena ingat bahawa di sebalik itu juga Woodstock juga ada community thinker dia, pemikir-pemikir hebat dalam Woodstock. Walaupun majoriti Woodstock waktu itu, oleh kerana media Amerika cuba menahan kebangkitan Woodstock, media yang dikuasai oleh tentera pada waktu tersebut, bukan tentera, media yang dikuasai oleh Presiden Nixon, berjaya mempromosi di seluruh dunia bahawa Woodstock adalah golongan yang dipengaruhi oleh dadah dan seks bebas. Ini bagi mengekang pengaruh Woodstock di Amerika dan di luar Amerika. Kerana Amerika tak mahu, kerana Woodstock sendiri bersifat menentang Pentagon dan menentang Rumah Putih. Jadi dia berjaya meninggalkan kesan negatif. Tapi bagi orang yang mendekati muzik Woodstock, orang yang faham tentang Woodstock, kita mengambil bahagian yang baik. Woodstock adalah kebangkitan generasi muda di Amerika yang menentang kerahan tenaga. Kerana pada waktu itu anak muda diminta masuk tentera, 18 tahun yang masuk tentera dan dihantar. Oleh kerana lepas Perang Dunia Pertama dengan kematian berpuluh-puluh ribu orang rakyat Amerika tak mahu terlibat dalam Perang Vietnam. Kerana mereka menganggap Vietnam War ni adalah salah satu betul-betul perang ideologi yang tidak menguntungkan Amerika. Antara yang menentang termasuklah Muhammad Ali. Ketika Muhammad Ali belum lagi memeluk agama Islam, dia menang pingat Olimpik. Bila dia menang pingat Olimpik, dia tetap diarahkan untuk menyertai misi tentera pergi ke Vietnam. Muhammad Ali tak mahu. Itu yang punca Muhammad Ali baling dia punya pingat Olimpik yang pertama dia menang tu ke dalam sungai. Ini peristiwa lah sebelum Muhammad Ali masuk Islam. Jadi Muhammad Ali antara orang yang menentang. Tetapi gerakan jalanan yang lebih besar yang dipanggilkan sebagai ada power of flower.
Sebab tu dalam Woodstock ni kita selalu jahit baju-baju kita dengan desain bunga. Kita pakai banyak baju bunga atas baju kita. Kerana waktu tu adalah bila mereka berarak di New York dan mereka berarak di Washington, tentera telah meletakkan senapam gitu. Waktu sebelum, sebab satu yang bagusnya tiada pembantaian dilakukan, tapi tentera telah meletakkan senjata. Jadi oleh kerana pada musim mereka pergi buat perarakan adalah musim sama, bunga rumput baru tumbuh. Jadi semua hippies ni dia kerat bunga rumput, dia masuk ke dalam muncung senjata. Dia kerat je bunga rumput, dia masuk dalam muncung senjata. Maka itu bermula perkataan the power flower. Kuasa bunga. Sebab tu bunga banyak, kerana bunga simbol adalah cinta dan keamanan. Sebab tu selain daripada saudara main baju army, salah satu kenapa saya kata kita main baju chambray adalah kerana history tu. Kerana chambray banyak dipakai kerana waktu demonstrasi besar-besaran untuk menunjukkan tentangan golongan muda terhadap campur tangan tentera Amerika di Vietnam adalah musim panas, jadi orang pakai banyak chambray. Bila dia orang pakai chambray atau jaket jean, dia nak membezakan dia dengan orang lain. Waktu naik kereta api, waktu mereka travel, mereka nak tahu kod. Kod kita ni satu kod ni, kita ni jalan atas kereta api, dia orang nampak je pakai chambray ada bunga, jaket jeans ada bunga, Bangun Ramayana yang bunga-bunga tu. Berarti mereka tahu ini adalah orang sama dengan kita. Maka bunga menjadi simbol. Sebab tu bila saya beli barangan vintage daripada chambray, saya tak akan spend kalau atas chambray kosong. Saya akan spend atas chambray yang ditenun. Kalau dia bagi tahu saya ini betul jenama 70s, ini betul barang lama, naik up barang tu 800, saya akan beli dengan value dia betul dipakai oleh seorang hippies, dengan melihat coding bunga. Sebab tu saya tak pakai plain. Walaupun orang datang kat saya bagi tahu kata nak chambray, nak jual kat saya Oriented Big E ke apa, saya tak ambil. Sebab itu menang dia pada nilai Levi's. Tapi baju tu tak boleh menjamin dia pernah dipakai oleh seorang penyokong hippies. Di sebab tu saya collect kebanyakan chambray saya adalah chambray tenunan bunga. Oleh kerana tenunan bunga tu adalah coding. Waktu tu kalau kita nak tahu, sebab saya beritahu dekat saudara, antara orang yang menyokong gerakan hippies yang paling besar adalah pengasas Apple ni, Steve Jobs. Sebab Steve Jobs juga pernah berkata, dia bersumpah bahawa akan aku buktikan satu masa bahawa maklumat bukan milik Pentagon. Kerana pada waktu tu tuan-tuan, walaupun tahun 60-an, perang awal 70-an, Amerika menipu rakyatnya dengan mengatakan perkataan, tahu tak, MIA, missing in action. Setiap kali kalau ada saja tentera Amerika yang mati dalam perang di Vietnam, keluarga mereka akan menerima notis missing in action. Amerika tak declare anak dia mati dalam perang sebab dia nak kurangkan jumlah kematian tu. Dia mencipta perkataan IMA, hilang dalam pertarungan, hilang dalam operasi. Dia pakai MIA. Berarti apabila tentera Amerika berjaya meyakinkan rakyat Amerika mereka menang perang, akhirnya muncul orang-orang macam Oliver Stone. Oliver Stone adalah tokoh hippies yang saudara perlu baca. Sebab tu Oliver Stone kalau zaman awal dia buat movie, tuan-tuan, semua movie dia tentang perang. Oliver Stone dia panggil The Born of 4 of July, Platoon filem dia. Lepas tu Heaven and Earth filem dia. Semua dia filem tentang perang. Jadi kerana Oliver Stone adalah orang yang mengikut kerahan tentera. Dia waktu dia muda dia bagi kerahan tentera. Bila dia balik, orang-orang seperti Oliver Stone semua berjuang untuk bersama dengan hippies. Jadi hippies ni dia ada satu angkatan, satu adalah musician. Sama ada saudara tengok Chuck Berry, Steve Brown, mereka datang The Black Panther, golongan kulit hitam. Kerana orang kulit hitam juga banyak dihantar dengan perang. Maka pemuzik-pemuzik blues kulit hitam menyanyikan dan mengikut gerakan ni. Cuma mereka tak tinggal banyak impact lah sebab dia rambut kerinting, dia tak boleh simpan rambut hippies. Tapi The Black Panther, Jim Brown, macam saya kata Chuck Berry, kami dengar muzik dia. Kerana ini adalah ikonik The Black Panther. Kerana apabila orang kulit hitam masuk ke dalam gerakan hippies, mereka gerak dengan pasukan mereka sendiri, namanya The Black Panther. Dengan menganggap bahawa dengan menghantar kaum kulit hitam pergi berperang di Vietnam ada sebagai satu penganiayaan, kata anak muda kulit hitam. Manakala orang kulit putih pula, dia adalah banyak muzik dia. Kalau saya dengar Uriah Heep yang mewakili muzik, John Lennon paling hebat lah. Sebab tu John Lennon dia lagu dia Imagine, lagu-lagu dia yang dianggap sebagai titik penting bagi gerakan hippies hidup sampai sekarang. Yang saya jangka kata bila Lennon mati, muzik hippies pun melalui proses koma lah, sebab dah tak ada lah. Kemudian datanglah pemuzik-pemuzik yang pasca hippies ni, pasca period perang, muncul muzik baru di Amerika. Itu saya cerita pada saya tentang hippies. Saya, walaupun kemudiannya saya dah jadi tua sekarang, saya tak pernah menganggap bahawa ada penyesalan kerana saya menyokong, dan saya pernah mengikuti secara hardcore revolusi hippies. Sebab di situ saya belajar banyak benda. Saya belajar kalau bukan kerana sumpah Steve Jobs, kerana dia berasa marah, dia tak mungkin menjadi seorang sangat passion untuk menghasilkan iPhone. Kerana iPhone lah kemudiannya melahirkan tradisi yang dikatakan satu hari Pentagon tidak akan boleh menguasai dunia. Kerana pada waktu itu bila Pentagon berpakat dengan media Amerika, mereka menghantar maklumat palsu. Amerika digambarkan seperti menang perang walaupun hari-hari dia kalah. Dan generasi ini hidup sampai filem Rambo.
Tak pernah kalah Amerika di Vietnam. Walaupun sebenarnya kekalahan teruk, Yahudi menaja untuk menyokong rejim Nixon. Yahudi menaja begitu banyak wang, dan pada waktu itu lahir banyak filem-filem yang cuba menipu rakyat Amerika, mengatakan Amerika pemenang dalam perang Vietnam. Hingga sekarang tuan-tuan, Yahudi tetap akan menyokong mana-mana pengarah filem yang akan membuatkan filem-filem yang menggambarkan Amerika menang perang. Kerana realitinya Amerika kalah dalam perang. Jadi itu yang menyebabkan satu adalah kenapa baju ni saya pakai walaupun saya dah tua tuan-tuan. Tapi dia mengingatkan sebahagian daripada semangat masa muda. Maksudnya saya membaca, suka dengan muzik, ada impian pergi universiti nak jadi penulis, nak stream dengan saudara ni pun. Semangatnya datang kerana saya dibesarkan dalam dunia yang di mana kami belajar tentang semangat menjadi orang muda. Lepas tu percaya kepada keamanan, tolerate, saya belajar toleransi. Saya besar kampung saya pun jahat juga tu. Kalau orang Kedah dia tahu tu Jalan Putera tu, saya budak Jalan Putera ni. Mana ada benda baik yang saya boleh belajar kampung saya kecuali bantai orang je. Saya ada dua pilihan je kalau membesar di kampung saya. Tak entak orang, isap dadah, dua tu je. Tapi dia memberi saya lebih ekstra kemahuan kerana saya banyak membaca dan mendengar muzik-muzik Ipis. Itu saya share saudara. Mungkin zamannya dah tak ada. Tak ada pun. Sekarang dah tak ada gerakan Ipis. Kecuali setahun sekali je budak-budak perosak imej Ipis ni pergi berkumpul di Jerman dan buat pesta-pesta tu. Dia pun tak tahu apa budak-budak baru ni, BBNU Ipis ni. Dia bantai pakai, jadi spirit pun dia tak faham. Belasah dan dia cuba menikmati bahagian buruk tentang Ipis, seks bebas dan dadah. Padahal bahagian cerdik tentang Ipis adalah besar. Ipis juga mempengaruhi orang seperti, kalau saudara baca Bill Gates, dia juga datang daripada, walaupun dia tidak menyertai perarakan tu. Tapi dia datang daripada sebahagian daripada sentimen generasi yang percaya bahawa kalaulah rakyat ingin menang di Amerika, maka rakyat harus menguasai media. Sebab itulah datang sekarang kita sebut netizen, kita panggil mass media, media orang awam. Hari ini kalaupun kerajaan, walaupun tentera, walaupun White House, walaupun FBI, walaupun KGB menguasai apa-apa pun, dia tidak dapat menipu mana-mana rakyat. Kita sama je dengan kita tuan-tuan. Saudara tak bergantung pada mana media hari ini. Mana ada media boleh brainwash saudara. Saudara punya kuasa sangat luar biasa dalam netizen. Saudara hari ini tuan-tuan, saudara menjadi lebih kaya maklumat kalau saudara pandai memilih lubuk dalam Facebook untuk membaca maklumat. Saudara tak bergantung, saudara tak peduli dah. Tutup semua surat khabar pun, tutup berita pukul 8 pun, saudara tak akan kebuluran maklumat. Mewah, buka mata je maklumat dalam Facebook dah mewah. Buka mata je kenyang maklumat dalam Facebook. Cuma saudara perlu pandai makan je. Saudara makan di tempat yang salah, dapatlah keracunan fikiran. Saudara makan di tempat yang betul, saudara dapat kekayaan idea. Tak sama Anaci ni BBNU ke. Tanya saya, tak ada kena-mengena. Hanaci muncul di Britain, dan kemudian gerakan yang sebenarnya adalah gerakan itu betul berhak hentak pukul. Saya jelaskan marah budak-budak pang, tapi saya kata tu dia tak ada asas pun. Kecuali Ipis ada asas yang jelas sebab kita ada sejarah di mana dia digagaskan dalam dua demonstrasi yang besar. Demonstrasi yang pertama gagal, tapi demonstrasi yang kedua berjaya. 100,000 orang lebih berkumpul di New York untuk memprotes campur tangan kerajaan Amerika. Itu gerakan politik yang betul. Lepas tu dia musnah terus. Bila dia musnah terus, aki-aki Hipis hilang hidup, arah hidup mereka lari. Sebahagian pergi ke India. Di sanalah mereka hidup dengan Hari Rama, Hari Krishna. Mereka pergi dah hilang arah. Tetapi asasnya adalah kerana Ashbury, gerakan Ashbury, kemudian tak berjaya dalam demonstrasi yang pertama kerana berjaya ditewaskan oleh tentera, tapi berjaya dalam demonstrasi yang kedua. Kalau saudara tengok filem Forrest Gump, saudara akan nampak kan, Forrest Gump akan nampak tu dia buat balik perhimpunan tu. Salah satu di mana Forrest Gump juga menyertai perhimpunan tu, di mana kawan masa kecil dia menjadi seorang wanita hipis. Mereka bertemu kembali. Dia bertemu sebagai veteran, dia adalah vet dalam tentera Amerika yang berperang di Vietnam. Dia berjumpa dengan kekasih dia, generasi Amerika yang anti perang Vietnam. Kalau saya tengok Forrest Gump tu, latar dia adalah latar hipis. Perarakan tu cuba disalinkan sebanyak mungkin. Dan pengarah dia faham betul tu, sebab tu detail tentang bunga, detail tentang pakaian, detail tentang gerakan-gerakan. Dia tak cicih satu pun. Itu saya panggil rangkuman plot hipis sangat berjaya dalam filem Forrest Gump. Dan filem tu memang terkenal. Tentang dia menang best filem, best actor pun. Untuk filem tu, kalau saudara tengok Forrest Gump, saudara akan dapat darjah lebih banyak momen-momen penting yang diangkap dalam sejarah sebuah filem yang menang best movie, Forrest Gump. Dan Forrest Gump adalah satu penyalinan yang tepat. Penyalinan yang tepat kerana dia memberi gambaran tanpa menipu. Bahagian buruk ipis dia letakkan, bahagian baik pun dia letak. Situ saya dapat lihat juga ada Black Panther digambarkan. Dulu orang ni cuba menafikan bahawa orang kulit hitam juga berjuang. Tapi hipis ni dia hadir tuan-tuan. Para pecinta sejarah hipis yang lahir pada generasi selepas pasca hipis pun, macam saya ni lepas pasca hipis. Tapi kita berbohong pada sejarah. Sebab hipis ni kalau tak lengkap lah kalau you tak ikut John Lennon punya gambaran. Tentang kemanusiaan, kasih sayang, batas macam-macam tuan-tuan. Bahagian yang baik kita ambil lah. Tak semua. John Lennon tu kan kafir. Saudara akan fatwakan dia mudah aja.
Tapi saya bagi tahu dekat saudara main Facebook pun Mark Zuckerberg. Tapi saudara pilih bahagian yang baik. Takkan nak jadikan perangai saudara macam Yahudi walaupun main atas platform Yahudi. Okey? Itu saya cerita kepada saudara. Okey? Kalau ada soalan saya belanja sikit lagi ya. Tapi itulah saya bagi tahu kata walaupun masa ubah tuan-tuan. 20 tahun saya tak boleh 28 tahun saya tak boleh pakai baju askar pergi office, saya selit jugalah mana yang sesuai. Kerana military to fashion bukanlah perjuangan nak jual barang dalam gundi. Tak main barang dalam gundi pun kita dah main barang ni lama tuan, daripada zaman muda 80-an. Maksudnya jeans modern dan juga military to fashion tak akan muncul di kalangan orang kaki makar je kalau dia tak faham tentang the principle of hippies. Maksudnya dia kena konsisten. Selagi dia menyarung baju ni sebagai pakaian awam, dia kena ada word anti perang dalam diri dia. Sebab tu saya tak pernah pakai perkataan for peace. Saya tetap pakai perkataan asalnya, iaitu anti war, anti peperangan. Itu yang saya pakai dia. Dan rasa walaupun dah tua tuan-tuan beruban ni, rumah kata pergi, kubur kata mari, tapi saya anggap inilah aliran yang mempengaruhi ketika saya berusia belasan sampai awal 20-an. Menjadikan saya budak kampung yang bersemangat untuk datang Kuala Lumpur. Sekarang umur 54 bersemangat stream dengan saudara 6 hari seminggu, 6 jam sehari, 2 kali. Kerana saya fikir kata itu adalah pengaruh daripada apa yang saya percaya bahawa menyatakan sesuatu untuk tujuan kebaikan manusia adalah saya belajar daripada muzik hippies. Okey? Jangan tanya saya tentang BBNU ni, nanti saya mudah melenting ni, semua pencarut hippies ni. Menjadikan saya malas sebab saya datang daripada background tradisi tulennya. Okay? Kita tak pukul pendatang Asia hanya kerana orang Asia menjadi kaya. Kita tak belasah orang-orang Afrika dan kita tak belasah orang-orang Turki dan orang Pakistan di Eropah hanya kerana neo-Nazi. Kita tak menyokong dasar tu kerana dia betul-betul berbeza dengan falsafah hippies yang pada waktu tu tak mahu Amerika dan kuasa besar, tak kira Barat dan Timur, melaksanakan apa-apa perang. Kerana kebimbangan yang paling besar pada waktu jika sebiji senjata nuklear, kerana 2 bom nuklear telah dibom di Jepun. Tuan-tuan percayalah hari ini ada 5,000 lebih peledak kepala nuklear di Amerika. Kalau dia hantarlah semua peledak tu, apa jadi pada dunia? Tapi alhamdulillah lah kerana wujudnya generasi itu dia melahirkan juga generasi ahli politik moden Amerika yang celik, kerana mereka juga dibesarkan dalam sebahagian environment hippies yang kuat di Amerika pada tahun 70-an. Jadi saya fikir kata itulah salah satu pengaruh yang menjadikan selepas saja tragedi Hiroshima dan Nagasaki, Amerika tidak pernah melancarkan, US tak pernah melancarkan mana-mana bom. Kalau dia lancarkan apa-apa bom atom daripada negara dia, dia akan dihukum oleh rakyatnya sendiri. Kerana begitu kuat pengaruh yang ditinggalkan peace no war ni. Okey? Saya tak cuba pengaruhi saudara, tak dengar apa Uriah Heep, saudara tak dengar apa Chuck Berry, saudara tak dengar John Lennon, saudara tak akan ketinggalan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tanya saya menganggap itu adalah strain point yang penting untuk saya. Kerana saya dibesarkan pada zaman tu. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Saya kena panggil tamu untuk cakap lah. Siapa yang pernah muda di Malaysia juga takkan boleh melupakan Dr. Burhanuddin Burhanuddin Helmi. Seperti juga kita tak akan lupakan Pak Sako. Dia banyak tuan-tuan nak cerita tokoh kiri ni. Stream ni lagi kena jaga tokoh kiri ni. Salah cerita nanti Bukit Aman kan kata saya pro kiri pula sejarah. Walaupun kita ni stream terbuka tuan-tuan, sejarah kiri negara kita ditulis dalam banyak naratif yang salah. Kalau saya cerita Burhanuddin Al-Helmi, nanti saya pergi dekat Pak Sako. Bila sampai Pak Sako, saya pergi Tan Sri sama Ismail. Kemudian dia akan melewong untuk saudara lihat pula Angkatan Pemuda Insaf, Angkatan Wanita Sedar. Lepas tu saudara akan cop saya komunis. Senang kan, Facebook kan senang. Cop je. Kerana dia nampak macam ada pro kiri sikit, garasi adalah TV komunis. Kita tak boleh tu. Saya akan pastikan bila kita stream dalam keadaan yang sedia. Kerana bila kita bercakap tentang satu titik, tuan-tuan, kita akan bergerak kepada titik-titik yang lain. Sebab konsep ilmu, dia tidak boleh menyembunyikan bahagian ilmu. Saudara tak boleh makan kek dengan hanya ambil bahagian gula, dia pecinta kek akan marah. Makan kek, makan keseluruhan kek. Kalau kek buah, makan buah di atas sampailah gula manis itu sampai saya tak makan kek, aku tak tahu nak detail kan. Tapi orang kata dalam falsafah tu, icing dia sampai ke badan dia. Hanya seorang pengkhianat kek dia, kalau dia kata dia makan kek tu, dia ambil dia bahagian buah je kalau kek buah. Ataupun dia makan icing dia tinggal keknya. Saudara bukan pecinta kek. Itu je ilmu. Kalau kita cinta, dia kena cerita seluruh bahagian ilmu tanpa menyembunyikan naratif dia. Jika saya nak cerita tentang Dr. Burhanuddin Al-Helmi, saya kena ceritakan semua pula senario pada waktu itu. Kerana dia dibentuk oleh seluruh senario. Tapi saya kata sayanglah kerana nama-nama seperti ini cuba juga dihapuskan oleh naratif moden Malaysia. Untuk kalau boleh kita tak baca Dr. Burhanuddin, kalau boleh kita tak baca tentang sejarah gerakan kiri.
nak menghapus naratif ni semua kerana naratif ni dianggap komunis. Dan kali saya cerita tuan-tuan, kerana bahaya adalah apabila kita masuk ke kiri nanti saudara jump in dan saudara potong, lepas tu saudara beritahu inilah sebuah TV yang ditaja pula oleh kerajaan komunis lah. Saudara cari susul galur saya attack dan mengatakan akhirnya saya ni ada pula dengan cimping, jadi pening kepala. Okey, kita stop dan kita berniaga dulu.